Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Jalla wa Ala kerana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung semula siri pengajian kita daripada kitab Al-Adhkar oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan perbincangan kita pada malam ni insya-Allah kita akan sambung pada muka surat 112. 112 Babu Adhkaris Sujud, zikir-zikir ketika sujud. Baik. Qala al-musannif rahimahullah babu adhkaris sujud fa idza faragha min adhkaril i'tidal كبر وهوى ساجدا ومد التكبير إلى أن يضع جبهته على الأرض. وقد قدمنا حكم هذه التكبيرة وأنها سنة لو تركها لم تبطل صلاته ولا يسجد للسهو. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bab zikir-zikir ketika sujud. Dia kata setelah selesai daripada zikir i'tidal, fa idza faragha min azkaril i'tidal, maknanya perbincangan sebelum ni adalah berkaitan dengan zikir ketika i'tidal. Sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Kabbara wa hawa sajidan, dia bertakbir kemudian sujud. Kabbara wa hawa sajidan. Kata Imam Ibn Allan dalam Al-Futuhat, dia kata kabbara di sini dengan maksud menyebut Allahu Akbar, dan min ghairi raf'i yad, iaitu tanpa mengangkat tangan. Baik. Wa hawa sajidan, kemudian dia hawa sajidan, maknanya hawa sajidan merujuk kepada tindakan dia bergerak daripada berdiri tadi tu, turun nak sujud. Wa madda takbira ila an yad'a jabhatahu 'ala al-ard, dan memanjangkan takbir hingga jidat menyentuh dahi. Saya tak tahu ada kalimah maksud jidat tu. Tak tahu. Apa dia? Oh, jidat. Jidat tu? Oh, dahi. Habis takkanlah dahi menyentuh dahi? Jidat menyentuh dahi. Betul. Saya nak tahu je perkataan jidat tu main mana. Oh, memang daripada bahasa Indonesia. Jidat tu maksudnya dahi. Oh. Dalam teks asal dia jabhatahu 'alal ard, maksudnya sehinggalah dahi dia menyentuh lantai. Ataupun kita kata sehingga dahi menyentuh lantai, bukan menyentuh dahi, kan? Macam tu. Baik. Apa maksudnya di sini? Imam Nawawi menyatakan bahawasanya waktu kita nak takbir, nak sujud tu, dia suruh kita panjangkan takbir tu sehinggalah dahi kita sentuh lantai. Itu maksudnya. Baik. Wa qad qaddamna hukma hadhihi at-takbirah. Sebelum ni kita dah sebut dah cerita tentang takbir ni, yang mana takbir intiqalat ni di sisi Syafi'iyah tidak menjadi satu kesalahan lah untuk dipanjangkan takbir tersebut. Baik. Telah kami jelaskan sebelumnya bahawa takbir ini hukumnya sunat, yang apabila ditinggalkan maka salatnya tidak batal dan tidak perlu sujud sahwi.
Ketika sujud, hendaklah membaca zikir-zikir sujud, dan itu cukup banyak di antaranya. Baik, dia buat mai. Ma rawaina fi sahih Muslim min riwayati Hudzaifah al-mutaqaddimati fi ar-ruku'i fi sifati salati an-nabi sallallahu alaihi wasallam hina qara'a al-Baqarah wan-Nisaa wa Al Imran fi ar-rak'ati al-wahidah. Hadis yang telah kami riwayatkan di dalam Sahih Muslim daripada riwayat Hudzaifah yang telah berlalu pada bab rukuk tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketika baginda membaca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran dan surah An-Nisa dalam satu rakaat. Baik. Yang ni dia nak abang kata, kan dalam bab rukuk sebelum ni dia dah bawa mai dah riwayat ni, iaitu bacaan ketika mana rukuk, subhana rabbiyal azim, kan. So hadis tu, asal hadis tu adalah hadis yang panjang lah, hadis Hudzaifah yang cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu rakaat baca surah Al-Baqarah, Ali Imran dan juga An-Nisa. Kemudian dia kata la yamurru bi ayati rahmatin illa sa'al wala bi ayati adhabin illa ista'adh thumma qala thumma sajada faqala subhana rabbiyal a'la fakana sujuduhu qariban min qiyamih. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak melewati ayat tentang rahmat kecuali memohon rahmat, dan tidak melewati ayat tentang azab kecuali memohon perlindungan daripada azab. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam sujud dan membaca subhana rabbiyal a'la, dan sujud baginda hampir sama lamanya dengan berdiri. Baik. Jadi dalam hadis ni menunjukkan bahawasanya bacaan tasbih ketika sujud adalah subhana rabbiyal a'la. Kemudian dia kata warawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Aisyah, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rukuk dan sujudnya banyak membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Yang ni dibaca ketika rukuk dan juga ketika sujud. Maksudnya dua-dua kita boleh baca. Baik. وروينا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ما قدمناه في الركوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha seperti yang telah berlalu pada bab rukuk, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rukuk dan sujudnya membaca Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Baik, tuan-tuan ingat tak? Yang ni boleh baca dengan dua. Baca macam mana? Dua cara kita baca tu. Subuhun Qudusun. Dalam bab rukuk dulu. Ingat tak? Kita boleh baca dengan dua cara baca. Satu dengan dhammah, iaitu Subuhun Quddus. Satu lagi dengan Sabbuhun Qaddusun, kan? Dengan fathah, kan? Sabbuhun Qaddusun. So kita boleh baca dengan dhammah boleh, ataupun dengan fathah pun boleh. Ada dua wajah lah, tapi yang masyhurnya adalah dengan dhammah. Subuhun Quddusun. Baik. Ya. Banyak yang kita boleh sehingga imam atau kita ya, boleh 3 kali sahaja atau sekali sahaja. Boleh. Kita boleh baca sekali boleh, 3 kali boleh, nak lebih daripada itu pun boleh. Sekejap nanti kita akan sampai pada satu Imam Nawawi akan sebut masalah ni, iaitu dia faham berdasarkan kepada hadis-hadis yang cerita sujud Nabi itu panjang. Banyak hadis-hadis yang cerita sujud Nabi panjang, rukuk Nabi panjang, macam hadis Hudzaifah tadi, kan? Jadi kalau dah panjang tu Nabi baca apa?
Jadi dia ada dua kemungkinan. Pertama, Nabi baca ke semua zikir-zikir tu. Campur semua. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah Nabi baca satu zikir tapi Nabi ulang berkali-kali. Itu dua kemungkinan tersebut. Baik. Ya. Boleh kita baca rakaat pertama, baca rakaat pertama, kita baca subhanallah. Kemudian rakaat kedua kita baca ni subhanallah, dan rakaat ketiga kita baca. Boleh? Boleh. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Yang inilah kita panggil sunnah tanawwu', iaitu sunnah yang pelbagai, yang kesemuanya diriwayatkan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mempelbagaikan bacaan tasbih ketika rukuk dan juga ketika sujud, sama ada pada rukuk yang sama ataupun pada rukuk yang berasingan dan diulang berkali-kali, itu tidak menjadi masalah. Cumanya kena ingatlah, kalau dalam solat fardu kena ikut imam lah. Kalau dalam solat sunat panjanglah, sepanjang mana pun. Tak mana larat. Boleh, tak ada masalah. Bahkan dengan cara tersebut lebih membantu kita untuk nak hafal dan ingat dan menghayati salat tersebut dengan kita mempelbagaikan bacaan yang kita baca ketika tasbih, sama ada rukuk ataupun sujud. Boleh tak kalau dalam ikut imam kita baca yang subhanallah pasal nak cepat kan? Tapi bila sembahyang sunat kita pakai dua yang boleh. Kita untuk diri kita lah. Ya. Tak apa. Bahkan itu lebih baik ya. Sembahyang sunat kita pakai yang Ya, betul. Macam cuma dalam kes imam, kita dah sentuh sebelum ni kan. Imam dia kena ambil kira. Dia tak boleh panjang kerana macam Imam Nawawi cadang supaya imam dia kena bagi tahu dulu dekat makmum. Baik. Kemudian dia kata, wa rawaina fi sahih Muslim أيضا عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. Kami riwayatkan dalam sahih Muslim daripada Ali radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud mengucapkan Allahumma laka sajadtu, ya Allah, kepadamu aku bersujud, wa bika amantu, kepadamu aku beriman, wa laka aslamtu, dan kepadamu aku berserah diri. Tuan-tuan boleh imagine tak doa ni, zikir ini kita baca ketika mana kita tengah sujud, dan tidak ada mauqif ataupun kita kata keadaan, situasi di mana yang menggambarkan pengabdian yang mutlak, yang maknanya kita menzahirkan pengabdian yang mutlak, melainkan ketika sujud. Kerana kita ni sebagai manusia, kita ni cukup jaga bahagian atas ni, kepala kita ni kita cukup jaga kan, kita muliakan kan. Bahkan dalam adat kita orang Melayu, pegang-pegang kepala, tapak kepala ni boleh tumbuk kan, boleh gaduh kan. Dan bila mana kepala ni kita letak di tempat yang paling rendah, selalu lantai ni kaki kita lah kita duduk pijak kan, tapi kepala kita letak. Dan inilah lambang al-khudu' wat-tadhallul kan. Kita benar-benar merendah diri, tunduk kepada Allah Jalla wa'ala. Dan pada ketika kita berada pada kedudukan yang paling rendah itu, kita mengakui, kita kata apa? Allahumma laka sajadtu, ya Allah, kepadamu lah aku bersujud, kepadamu lah walaka aslam, dan pada wa bika amant, dan denganmu aku beriman, walaka aslamtu, dan kepadamu aku berserah diri. Jadi kita menyatakan pengakuan tersebut ketika mana kita kita menzahirkan pengabdian yang sangat jelas kepada Allah Subhanahu wa taala.
sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Maknanya kita kata wajahku sujud kepada zat yang telah menciptakannya. Jadi kita menyatakan bahawasanya wajah kita yang kita letak pada tempat yang paling rendah ni, yang ni wajah ni yang ciptanya adalah Allah Jalla wa Ala. Allah Ta'ala lah yang menciptakannya, membentuknya, wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu, memberinya pendengaran, wa basarahu, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Taib. Jadi dalam hadis ini kan, bacaan yang dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ketika sujud menzahirkan pengabdian yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita mengakui yang wajah kita ni ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita, telinga kita, semua ni adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Kan? Bukankah Allah Azza wa Jal telah menentukan dan menyusun sawwarahu, maknanya Allah Taala bentukkan wajah kita ni dengan ahsanul khaliqin, sebaik-baik makhluk, kan? Sebaik-baik pencipta, yang mana Allah Taala dah tentukan kedudukan mata kita kat mana, kan? Bolehkah terbayang kalaulah mata itu tidak di depan ni, kan? Mata duduk di mana? Duduk di sisi kah? Duduk di dahi kah? Hidung ni dengan kedudukannya, lubangnya tu ke bawah. Bayangkan kalau dia ke atas, hujan lebat, lemas tak demikian, kan? Sebab tu kita kata tabarakallahu ahsanul khaliqin. Baik. Hadis ni kalau dari segi fiqh sikit lah. Dari segi fiqh, tuan-tuan tahu dalam masalah di sisi Hanabilah, bukan ambil masuk ayat dalam hidung, kan? Istinsyaq, istinthar dan juga al-madmadah, berkumur, itu semua wajib, kan? Macam mana depa istinbat juga kalau daripada hadis ni? Sebab dia kata wajahku. So, dan wajah ni dikaitkan dengan hidung dan pendengaran dan juga penglihatan. Maknanya dia nak kaitkan bahawasanya semua ni termasuk dalam wajah, kan? Maka atas dasar tu mereka kata kan ayat Quran, faghsilu wujuhakum, bila ighsilu wujuhakum tu dia masuk habis semua anggota-anggota ni. Atas dasar itulah mereka kata wajib. Baik, tu sajalah selingan. Baik. Kemudian وروينا في الحديث الصحيح في كتب السنن عن عوف بن مالك ما قدمناه في فصل الركوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركوعه الطويل يقول فيه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قال في سجوده مثل ذلك. Kami riwayatkan dalam hadis sahih dalam kitab Sunan daripada Auf bin Malik, seperti yang telah berlalu pada bab rukuk, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rukuknya yang panjang membaca Subhanadzil Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azamah. Maha suci zat yang memiliki kekuatan, kekuasaan, kesombongan dan juga keagungan. Kemudian membacanya pula ketika sujud. Yang ni kan zikir yang kita dah sentuh sebelum ni, iaitu baca ketika mana rukuk. Cuma dalam hadis itu juga menyatakan yang baginda sallallahu alaihi wasallam juga telah membaca dengan lafaz yang sama pada sujud. Baik. Kemudian dia kata wa rawaina fi kutubis sunan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa idza sajada ay ahadukum falyaqul subhana rabbiyal a'la thalathan wa dhalika adnahu. Dia kata kami riwayatkan dalam kitab Sunan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza sajada ay ahadukum falyaqul subhana rabbiyal a'la thalathan. Dan apabila salah seorang daripada kamu sujud, hendaklah membaca subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi, sebanyak 3 kali. Kemudian dia kata wa dzalika adnah, ini adalah batas minima kan, minimanya sebanyak 3 kali. Kemudian dia kata wa rawaina fi sahih muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat iftaqadtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin fatahassastu fa idza huwa raki'un aw sajidun yaqulu subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta. Baik. Yang ni dia kata dalam riwayat Muslim, kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata aku mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu malam dan aku nemui baginda sedang rukuk atau sujud sambil mengucapkan subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta. Baik. Yang ini hadis yang masyhur yang Aisyah radhiyallahu anha, pada malam itu adalah malam giliran Aisyah kan. Maknanya Nabi kan ada ramai isteri, jadi pada malam itu adalah giliran Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dia kata iftaqadtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin. Dia ni duk cari Nabi kan. Cari Nabi ni waktu sebenarnya dalam rumah lah juga, cumanya orang panggil apa, pelita tu dah padam kan. Jadi bila dia jaga tengah malam, dia pun cari. Macam dia tak perasan yang Nabi tak ada sebelah dia. Apa kita boleh ambil faedah dari sini? Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok mana pun dia adalah isteri. Dan isteri ada perasaan apa? Cemburu. Pasal malam tu adalah giliran dia. Lagi dia mungkinlah Nabi bangkit pi rumah lain kan. Subhanallah kan. Saya kadang bila tengok orang duk membahaskan isu-isu melibatkan rumah tangga ni kan. Kita macam rasa seolah-olah yang benda ni macam satu benda yang asing teruk lah. Bila orang bergaduh sama isteri ke apa ke, orang berkelahi ke apa ni, sampai bercerai apa, kita jadi macam rasa macam dunia dah nak kiamat kan. Sedangkan itu sesuatu yang normal. Kalaulah kita baca sirah, kita pun tahu rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bergolak disebabkan ialah masalah dalam rumah tangga. Itu satu benda yang biasa. Tapi benda tu berlaku dalam rumah tangga orang lain, kita maklum, tak apalah, kita doakan mudah-mudahan ada kebaikan. Tapi nak pergi rawit dalam rumah tangga kita bersibuk. Tentu boleh faham. Maksudnya masalah orang lain kan. Kemudian ya, inilah masalah orang lelaki ni, tak ada kerja lain. Kena kita. Ya, tapi saya nak kata bahawa benda tu normal. Aisyah radhiyallahu anha, dia ada cemburu. Kalaulah sekarang ni isteri kita cemburu, itu satu benda yang normal. Yang tak normal bila dia tak cemburu langsung, itu tak normal kan. Betul. Dah balik pertama. Allahu Akbar. Jadi itu satu benda yang normal maknanya kan. Perasaan cemburu dan sebagainya, itu satu benda yang normal. Cara kita menguruskan itu sebenarnya yang penting kan. Cara kita urus tu. Jadi Aisyah radhiyallahu anha, dia cari tak ada kan. Jadi dia pun fatahassastu, dia pun cari ni gelap kan. Di mana pula ni? Fa idza huwa raki'un aw sajidun yaqulu subhanaka wa bihamdik la ilaha illa ant. Rupa-rupanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu sedang salat malam, dan ketika mana Nabi rukuk ataupun sujud, Nabi kata subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta. Cuba lihat dari satu sudut yang lain. Peristiwa ini adalah satu benda yang normal berlaku dalam satu rumah tangga. Akan tetapi dengan asbab itu menakalkan kepada kita satu sunnah
yang besar untuk kita baca dalam solat kita, dalam sujud, dalam rukuk kita. Subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta. Wa fi riwayatin fi Muslimin, dalam riwayat Muslim, fa waqa'at yadi ala batni qadamihi wa huwa fil masjid wa huma mansubatani. Ini saya cukup dengan detail tu. Aisyah ni bijak, smart dia, dan dia cerita detail benda tu. Dia kata apa? Fa waqa'at yadi ala batni qadami. Dia kata tangan aku ni pergi sentuh dekat batni qadami. Batni qadam ni apa? Telapak kaki ni. Ni, telapak kaki. Dia kata wa huwa fil masjid. Apa makna wa huwa fil masjid? Adakah Nabi tengah tidur dalam masjid? Dah. Wa huwa fil masjid, yakni merujuk kepada ketika dia sedang sujud. Al-masjid di sini merujuk kepada posisi tersebut. Wa huma mansubatani. Tengok, perhatikan pada detail yang Aisyah sebut tu. Pertama dia kata tadi, waqa'at yadi ala batni qadami. Tangan dia pergi pegang tapak kaki Nabi. Ayat tu saja jadi masalah apa? Batal sembahyang ke tak batal. Khilaf panjang besar ni di kalangan para a'immah. Batal ke tak batal ayat sembahyang, kan? Lelaki bersentuhan dengan wanita, kan, yang bukan mahramnya, kan? Jadi cuba bayangkan detail yang Aisyah sebut tu simple saja, tapi itu menjadi perbincangan yang panjang. Syafi'iyah takwil hadis ni, dia kata apa kata? Sudah semestinya akan berlapis ini dalam rumah dan sebagainya, dengan yalah, kan, dengan takwilan tersebut. Wa huma mansubatani. Ini juga membawa implikasi hukum yang besar bila dia kata batn qadam, maknanya kaki Nabi tu, telapak kaki Nabi tu bila dia pegang tu, tersentuh tu dalam keadaan mansubatani, maknanya dua-dua ni sedang terpacak. Jadi apa maksudnya di situ? Bila mana kita sedang sujud, kedua-dua kaki tu kena dalam keadaan begitu terpacak. Baik. Syekh Al-Albani ada satu pandangan yang agak pelik daripada orang lain dalam bab ni. Apa dia, tuan-tuan? Kena wahuma mansubatani. Apa juga, tuan-tuan? Tak ingat kan? Tu mengaji lama ni, sifatus salah ni. Ingat tak? Tuan-tuan ingat? Dalam sifatus salat dia gunakan ni wahuma mansubatani ni. Dia buat main dengan ya, bagus. Dia apa dia? Ya. Ada duit RM5 dengan bagi. Iaitu wahuma mansubatan, dia kata dua kaki tu duduk begini. Jadi dia kata bila dia boleh sentuh dua-dua tu, maksudnya dua-dua tu duduk dalam keadaan rapat. Nampak? Tak renggang. Jadi atas dasar itulah Syekh Al-Albani kata bila dalam keadaan sujud, kaki tu kena rapat macam tu, kan? Walaupun pandangan dikritik lah, kan? Kerana tak semestinya dia rapat macam tu. Kalau dia macam ni pun boleh dah, kan? Tak semestinya dia mesti kena rapat. Kerana merapatkan itu agak janggal ketika mana dia sujud macam ni. Kemudian bila mana dia ketika mana dia berdiri macam ni, kemudian dia rukuk macam tu, kemudian bila dia sujud tiba-tiba dia kena bagi ni. Dia kata mansubatan ni tidaklah bermakna dia ada ilsaq, maksudnya rapat, bersentuhan. Itu disebabkan itulah pandangan itu pandangan beliau tu dikritik dalam hal ni. Cuma agak menarik lah bagaimana cara penghujahan dia tu. Jadi bayangkan detail yang kita pun tak sangka benda tu sampai boleh pergi macam tu, kan? Cara penghujahan, istidlal para fuqaha dalam sesuatu masalah. Baik. Wa huwa yaqulu Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Subhanallah. Baik. Dia kata baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni, dia kata maknanya ketika mana baginda sujud, dia kata Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah,
Sesungguhnya aku berlindung dengan redamu daripada kemurkaanmu. Wa a'udzu bi mu'afatika min 'uqubatik. Dan aku berlindung dengan kemaafanmu daripada hukumanmu. Baik. Semua ni, kedua-duanya ni merujuk kepada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, kan? Keridaan Allah, kemurkaan Allah, keampunan Allah, dan juga hukuman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kan? Jadi ini satu doa yang sangat dahsyat maksudnya. Bila mana kita ni mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta lindung, tapi minta lindung dengan redha Allah daripada kemurkaan Allah. Dan sudah semestinya bila kita sebut benda ni, sifat itu sudah semestinya merujuk kepada Allah Azza wa Jalla sendiri. Cuma yang uniknya kita berdoa dengan bertawassul lah dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta lindung dengan redha Allah Ta'ala daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kan? Dan kita minta lindung, kan, dengan kemaafan Allah Ta'ala daripada hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'udzu bika mink, dan aku berlindung denganmu, la uhsi thana'an 'alaik. Apa makna la uhsi? Maknanya aku tidak boleh menghitung. Uhsi daripada ihsa. Ihsa ni maknanya kita hitung, kira. Mana perkataan tu asalnya disebabkan bila kita kira tu, orang dulu kira ni dengan hasa. Perkataan tu hasa tu adalah ketir batu. Kelikir tu kan, nak kira dengan ketir batu. Sebab tu dia datang dengan ihsa. So la uhsi thana'an 'alaik, mana aku takkan boleh menghitung, kan, mengira, kan, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mengakui dalam kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita takkan mampu untuk nak, kan, puji-pujian kita tu takkan mampu kalau kita nak hitung lah. Kita nak Allah semua, kan, anugerah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, dengan setiap anugerah tu kita nak puji Allah Ta'ala, takkan boleh terhitung. Bahkan anugerah nikmat Allah Ta'ala kepada kita pun kita dah tak terhitung. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kan? Kalau kita nak hitung, kan, nikmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, ini semua tidak akan terhitung, kan? Jadi sebab itu kita kata anta kama athnaita ala nafsik. Engkau seperti mana yang telah engkau, sebagaimana engkau puji dirimu, kan? Jadi aku tidak akan sanggup menghitung pujian ke atasmu sebagaimana engkau puji dirimu. Jadi akhirnya kita mengakui kelemahan kita dari sudut untuk nak menyatakan puji-pujian kepada Allah Jalla wa'ala ini, yang ini tidak terhitung. Last kali kita akui anta kama athnaita ala nafsik, kan? Engkau lah sebagaimana engkau memuji dirimu, kan? Jadi itulah yang selayaknya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi kalaulah kita dalam kerangka berfikir yang sama dalam masalah-masalah yang lain melibatkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankah kita boleh menggunakan perkara yang dalam formula yang sama, iaitu kalau kita pun tak tahu macam mana bila berdepan dengan sifat-sifat nas-nas yang menyifatkan Allah Subhanahu wa ta'ala secara terperinci, kita tak tahu secara detailnya. Ini semua termasuk dalam perkara ghaibiyat. Lalu kita kata, seperti mana yang engkau ya Allah sifatkan dirimu, seperti itulah kami menyifatkan Allah Azza wa Jalla. Seperti mana dinukilkan oleh al-Imam Syafi'i, amantu billah wa bima jaa 'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dengan apa yang datang daripada Allah, yang ini merujuk kepada Al-Quran, ala muradillah, di atas maksudnya Allah Ta'ala kehendaki. Wa amantu bi rasulillah, aku beriman kepada Rasulullah. Wa bima jaa an rasulillah, dengan apa yang datang daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala muradi rasulillah, di atas maksud yang dikehendaki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah ulasan pasca debat.
Saya tak tahu tuan-tuan boleh hadam ke tak boleh hadam kan. Letih tuan-tuan kan. Dia punya luasnya perbincangan tu kan. Dah sekali kita kata setakat Imam Syafi'i kata tadi padan dah. Sudah lah kan. Yang tu je. Setakat yang tu saja. Sudah kan. Tak perlu. Sama seperti ini, kita takkan boleh memuji Allah Ta'ala, menghitung setiap anugerah Allah Ta'ala tu dengan puji-pujian, kita tak mampu. Maka seperti mana engkau Allah Ta'ala memuji dirimu, seperti itulah kita memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebanyak itulah juga kita memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Seterusnya, kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa amma ar-ruku' fa'azzamu fa amma ar-ruku' fa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb. Tentang betulkan baris tu. Fa'azzimu bukan fa'azzamu, fa'azzimu. فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ada ketika rukuk agungkanlah Allah Subhanahu wa taala, dan di waktu sujud berdoalah dengan bersungguh-sungguh kerana saat itu patut untuk dikabulkan bagi kamu. Baik, kemudian kata Imam Nawawi, yuqalu qaminun qamanun bi fathil mim wa kasriha. Maksudnya dia kata perkataan qaman tu dia boleh baca dengan qamanun dan boleh baca dengan qaminun, dengan kasrah. Yang ni kalau tuan-tuan ingat, sewaktu dalam muqaddimah Imam Nawawi dah sebut dalam ni. Dia kata dalam certain keadaan dia akan sebut cara nak baca sesuatu perkataan. Sebab tu dia sebut qamanun bi fathil mim, dengan fathah mim, wa kasriha, dan juga kasrah mim. Maknanya kita boleh baca dengan qamanun ataupun qaminun. Dan alhamdulillah sekarang ni banyak dah kitab-kitab Arab ni yang telah diletakkan baris supaya ialah memudahkan kita orang-orang ajam ni, orang yang bukan Arab, dan hakikatnya orang Arab pun banyak salah apatah lagi kita ni ada yang tak bunyi langsung pun ada tengok macam Piramli tengok bunyi apa pun tak kita boleh bunyi ni cukup besar rahmat dah wa yajuzu fil lughati qaminun. Tuan-tuan kat sini kena perbetul sikit. Dalam kitab ni dia kata boleh juga dibaca dengan qamnun, bukan qamnun, qaminun. Perbetul, qaminun. Macam tu, macam QAMIINUN, macam tu, qaminun. Wa yajuzu fil lughati qaminun wa ma'nahu haqiqun wa jadirun. Maksudnya bererti memang patut ataupun layak. Maknanya bila dalam keadaan sujud, Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan supaya kita banyakkan berdoa, kerana pada waktu itulah memang layaklah, memang patutlah untuk dimustajabkan doa kita ketika mana kita sedang sujud. Kemudian kata Imam Nawawi lagi, wa rawaina fi sahih Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a. Dia kata ketika keadaan paling hampir antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud, maka perbanyakkanlah doa dalam keadaan tersebut. Sebab itu kita dapati bacaan ketika sujud ni ada elemen dalam bentuk tasbih, ada juga elemen dalam bentuk doa. Lafaznya dalam bentuk doa. Baik. Kemudian dia kata, kami riwayatkan dalam Sahih Muslim juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sujudnya baginda membaca, Allahumma ighfir li dhanbi kullah diqqahu wa jillah wa awwaluhu wa akhirah wa alaniyatuhu wa sirrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah ni, baginda sallallahu alaihi wasallam akan kata dalam sujud, Allahumma ighfir li dhanbi, ya Allah ampunkanlah
untukku, ampunilah dosa-dosaku semuanya. Allahumma ighfir li dhanbi kullah. Kemudian kata Nabi SAW, diqqahu wa jillah. Diqqahu wa jillah. Kata Al-Imam Nawawi lepas itu dia kata bikasri awwalihima, maknanya baca dengan dal tu baca dengan kasrah. Diqqahu wa jillahu. Wa ma'nahu qalilahu wa kathirahu. Maksudnya yang sikit dan juga yang banyak. Maknanya kita minta supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita kesemuanya, sikit dan juga banyak. Wa awwalahu wa akhirah. Yang dosa baik yang pertama maupun yang terakhir. Wa alaniyatahu wa sirrah. Dan baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Baik. Kan di awal tu kata Nabi SAW, Allahumma ighfir li dhanbi kullah. Bukankah dah cukup dah? Ya Allah, ampunkanlah dosa aku semuanya. Tapi dia datang lagi dengan diqqahu wa jillah. Sikit dan juga banyak. Wa awwalahu wa akhirah. Yang awal dan juga yang akhir. Kita ingat ke dosa yang mula-mula kita buat? Kita pun tak ingat, disebabkan banyak sangatlah dosa yang kita pernah buat. Wa alaniyatahu wa sirrah. Ini juga bila disebutkan di sini juga nak ingatkan kepada kita bahawasanya kita ni ada dosa yang alaniyah, bersifat kita buat tu secara terangan. Tapi ada satu lagi wasirrah, dosa-dosa yang kita buat secara tersembunyi, kan? Jadi bila di awal tu dah kata ya Allah, aku mohon keampunan kepadamu, minta diampunkan ke semua dosa-dosa. Kemudian diperincikan pula dosa-dosa tersebut dalam bentuk yang bagaimana. Ini kita katakan ada unsur mubalaghah. Maknanya kita ni minta sungguh-sungguh supaya Allah Ta'ala ampunkan ke semua dosa-dosa kita tu. Jangan tinggal walaupun sikit, kan? Sikit, banyak, terang, yang tersembunyi, kan? Yang awal dan juga yang akhir, kesemuanya kita minta supaya Allah Ta'ala padamkanlah semua rekod-rekod tersebut. Jadi macam saya kata tadi itulah, perbanyakkan doa-doa ini dibaca, dipelbagaikan dalam certain keadaan, dan bila dibaca dengan faham, maka kita pun sedar, kita akur dengan dosa yang banyak yang kita buat ni. Lalu kita dalam keadaan sujud tu, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala ampunkan ke semua dosa-dosa yang kita lakukan. Baik. Kemudian dia kata lagi, wa'lam annahu yustahabbu an yajma'a fi sujudihi jami'a ma dzakarnahu. Dia kata perlu diketahui bahawa disunatkan untuk menggabungkan semua zikir yang kami sebutkan di atas dalam sujud. Kat sini Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Nata'ijul Afkar dia kata kami tak jumpa dalil pun yang kata macam ni. Akan tetapi dia kata ini menunjukkan bahawasanya An-Nawawi rahimahullah berdasarkan kefahaman dia pada nas-nas syarak yang menunjukkan bahawasanya Nabi SAW dalam rukuk dan juga dalam sujud dia panjang, lama. Jadi bila dah lama, sudah semestinya ada dua ihtimal, dia kata. Dua keadaan. Pertama, sama ada Nabi ulang berkali-kali ataupun Nabi baca ke semua doa tersebut. Jadi di atas dua kemungkinan tersebutlah Imam Nawawi rahimahullah dia kata disunatkan untuk menggabungkan semua zikir yang kami sebutkan di atas dalam sujud. Kemudian dia kata lagi, apabila tidak boleh dilakukan satu waktu sekaligus, maka dilakukan di beberapa waktu sebagaimana yang telah kami jelaskan pada bab-bab sebelumnya, kan? Jadi maknanya boleh dilakukan pada waktu-waktu yang lain, kan? Baik. Kemudian dia kata apabila ingin diringkaskan, maka cukup dengan bacaan tasbih dan sedikit doa untuk membaca tasbih terlebih dahulu. Hukumnya sama dengan zikir ketika rukuk, iaitu makruh untuk membaca Al-Quran. Demikian pula perkara-perkara lain yang berkaitan dengannya. Baik. Dia sebenarnya merujuk kepada hadis Ibn Abbas ni. Hadis Ibn Abbas yang kata fa amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb azza wa jal.
Hadis ni di awal hadis ni Nabi SAW larang dibaca dalam rukuk dan juga sujud ni dibaca Al-Quran. Baik. Kemudian mai pula pada bab yang seterusnya. Faslun. Dia ada fasal kat situ. Kat sini dalam terjemahan ni tak ada, tuan-tuan tulis je lah. Faslun tu maksudnya dia nak pisahkan antara perbincangan yang sebelum dengan perbincangan yang selepas. Apa perbincangan yang selepas ni? Iaitu tentang perbezaan pandangan ulama dari sujud mana lebih afdal. Sujud ke qiyam, berdiri. Dia kata ulama berbeza pendapat tentang mana yang lebih baik antara sujud dan berdiri di dalam salat. Mazhab Imam Syafi'i menyatakan bahawa berdiri lebih baik. Baik. Sebenarnya di sini ada perbincangan yang panjang di kalangan fuqaha. Mana yang lebih afdal? Qiyam ke sujud? Qiyam ke ataupun sujud. Jadi Imam Nawawi kata dalam mazhab Syafi'i ini dia kata berdiri tu yang afdal disebabkan hadis Nabi SAW dalam Sahih Muslim, afdalus salati tulul qunut, iaitu bahagian salat yang paling baik adalah lama berdiri. Al-qunut di sini merujuk kepada berdiri. Ini disebabkan zikir pada saat berdiri adalah bacaan Al-Quran, sementara zikir ketika sujud adalah tasbih. Itu cara mereka bawa hujah untuk nak menyatakan bahawasanya qiyam itu lebih afdal berbanding dengan sujud. Sebab dia kata waktu qiyam ni kita akan baca Al-Quran. Jadi ini menunjukkan bahawa tulul qunut di sini merujuk kepada berdiri, bukannya qunut kita faham tu kan. Qunut di sini merujuk kepada berdiri. Ini kerana Al-Quran lebih baik daripada tasbih, maka memanjangkan bacaan Al-Quran lebih baik daripada memanjangkan bacaan tasbih. Kemudian dia kata sebahagian ulama yang lain menyatakan bahawa sujud lebih baik kerana Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthirud du'a. Keadaan paling hampir antara seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika dia sujud, maka perbanyakkanlah berdoa. Baik. Ini perbincangan dari sudut afdaliyah, afdal saja, bukanlah apa pun kan. Dia sekadar nak meluaskan perbincangan tersebut. Kemudian dia bawa lagi, dia kata tu yang kita ada sentuh tentang benda ni kan. Dia sebut dah, dia kata dia takkan detailkan benda-benda perbincangan, tapi celah-celah tu dia masuk juga. Pasal apa? Yalah, dia memang passion dia dalam masalah fiqh ni. Dia memang suka benda ni kan. Jadi walaupun di awal-awal dia kata tak, tapi di tengah-tengah tu dia jadi lain. Disebabkan apa? Dia seronok bila menulis ni kan. Dia akan tenggelam dalam tu. Jadi tiba-tiba dia macam tergalik sikit masuk kepada perbincangan fiqh. Qala al-Imam Abu Isa At-Tirmidhi fi kitabih. Kata al-Imam Abu Isa At-Tirmidhi dalam kitabnya, yakni merujuk kepada Al-Jami' ataupun dikenali juga sebagai Sunan At-Tirmidhi. اختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم طول القيام في الصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجود. Dia kata para ulama berbeza pendapat dalam hal ini. Sebahagian daripada mereka menyatakan bahawa lama berdiri dalam solat lebih baik daripada lama rukuk dan sujud. Sebahagian yang lain menyatakan bahawa lama dalam rukuk dan sujud lebih baik daripada lama berdiri. Baik. Al-Imam At-Tirmidhi rahimahullah mengulas tentang hal ini dalam kitabnya bila dia bincang perbincangan tentang hadis-hadis yang melibatkan salat malam kan. Jadi di hujung tu dia bagi ulasan ni. Dan yang inilah yang kita kata mizah ni mana keunikan Jami' At-Tirmidhi berbanding dengan kitab-kitab yang lain dari sudut ulasan dia di hujung-hujung bab tu dia bawa perbincangan yang mana dia menukilkan pandangan a'immatus salaf dalam sesuatu masalah kan. Dan yang ni ada antara benda yang unik yang ada dalam Jami' At-Tirmidhi kan. Bahkan ulasan dia ni juga menzahirkan bagaimana dia ni seorang yang faqih. Dia bukan setakat alim dalam bidang hadis saja, dia juga seorang yang faqih, yang mengetahui perincian perbincangan di kalangan para fuqaha. Kemudian dia kata وقال أحمد بن حنبل روي فيه حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم
Dia kata Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan tentang hal ini ada dua hadis yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua hadis tu merujuk pada hadis apa? Al-Hafiz Ibn Hajar dia kata dua hadis tu merujuk kepada hadis iaitu afdalus salati tulul qunut yang pertama tadi tu, dan juga hadis aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a. Kemudian dia kata dalam hal ini Imam Ahmad abstain. Apa dia Ustaz? Abstain ni apa? Berkecuali. Tak kata apa. Saya punyalah tadi cari benda apa lah. Sebab dalam teks asal dia kata walam yaqdi fihi Ahmadu bi syai'in. Betul lah. Imam Ahmad tak kata apa kan dalam bab ni. Abstain. Abstain ni perkataan bahasa Inggeris. Oh, ha? Huruf besar macam nama orang lah. Ahmad ke besar. Saya syok ah. Depa terjemah ni. Dia based on text Indonesia. Saya rasa kan. Berhidi ya. Dalam bahasa Indonesia guna perkataan abstain ni. Abstain. Tak pakai. Saya takut jadi macam tadi tu, apa dia? Jabit apa? Ha? Jidat. Jidat tu bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Jidat. Tapi saya punya D tak cukup bagus lagi. Dia punya D kalau Jawa tu dia ada jidat lah. Jidat tu maknanya dahi. Oh. Macam mana boleh jadi dahi? Tapi memang perkataan tu lah. Baik. Jadi dia kata Ishaq mengatakan. Ishaq ni siapa? Ishaq ibn Abu Ishaq. Ishaq bin Rahuyah. Ishaq bin Rahuyah. Dia boleh baca dengan Rahuyah ataupun Rahawai. Rahawai. Dia macam dengan Sibawai, Sibuyah. Ni ada berkelahi. Benda simple tapi berkelahi juga. Macam mana nak sebut? Ada yang kata sebutan yang betul adalah Sibawai. Jadi, siapa? Sibawai ni. Cuma nama, cara nak sebut nama dia tu. Tak pasti yang tak tahu. Yang tu tak tahu. Cumanya dia kata ada dua cara nak sebut nama dia. Sama ada Sibawai ataupun Sibuyah. Kalau ulama hadis ni depa suka Ishaq bin Rahuyah. Tapi yang orang yang cenderung ada bahasa dia kata sepatutnya Rahawai. Betul. Macam itulah. Betul lah. Rahuyah. Rahuyah ataupun Rahawai. Dua cara sebut tu. Baik. Amma bin nahar fa kathratu ruku'i was sujud wa amma bil laili fa tulul qiyam. Dia kata Ishaq ibn Rahuyah dia kata pada siang hari banyak rukuk dan sujud lebih baik, sementara pada malam hari lama berdiri lebih baik. Taib. Kadang-kadang dalam masalah perbincangan afdaliyah ni ada ulama yang cuba nak ambil jalan tengah dalam bab ni. Sebab tu dia kata kalau siang hari rukuk dan sujud lebih baik. Tapi kadang malam berdiri lama tu lebih baik. Dia kata kecuali seseorang yang membaca satu juzuk penuh di malam hari, maka banyak rukuk dan sujud lebih aku sukai kerana dia telah membaca hizibnya dan memperolehi keuntungan daripada rukuk dan sujudnya. Kemudian dia kata Imam Tirmidzi mengatakan Ishaq menyatakan demikian kerana Nabi SAW pada malam hari disifatkan dengan lama berdiri, sedangkan solat baginda pada siang hari tidak disifatkan seperti solat baginda pada malam harinya. Maksudnya dia nak kata asas pandangan Ishaq bin Rahuyah itu ada asasnya kerana Nabi SAW dalam banyak keadaan malam dia akan berdiri lama. Jadi sebab itulah dia kata kalau malam berdiri itu lebih afdal berbanding dengan sujud. Baik. Ya? Berdiri tak mengantuk.
sujud tak boleh dengar. Sujud dia padam terus. Dia tak bangkit terus. Sujud terus. Sedap cerah dah. Baik. Kemudian dia kata apabila melakukan sujud. Kemudian seterusnya ni sebenarnya ada fasal pula. Tuan-tuan tulis faslun. Ada perbincangan selepas pada tu. Faslun, apabila melakukan sujud tilawah, maka disunatkan untuk membaca zikir seperti yang kami jelaskan. Yang ni tentang, tadi kan bacaan dalam sujud. Yang ni dia bawa pula perbincangan tentang sujud tilawah. Yang ni merujuk kepada ada serta-serta tempat dalam Al-Quran yang mana perlu sampai pada sajdah tu kita kena sujud. Itu disebut sebagai sujud tilawah. Dia kata disunatkan untuk kita membaca zikir seperti yang kami jelaskan dalam bacaan sujud ketika salat. Baik. Ini asalnya, iaitu dalam bab sujud tilawah pun asalnya kita hendaklah baca seperti mana bacaan dalam sujud-sujud yang lain yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya boleh baca subhana rabbiyal a'la, boleh baca dengan subuhun quddus rabbul malaikati war ruh, boleh baca dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli, kan, dan juga yang lain-lain ni, kan. Boleh baca semua benda tu. Tapi lepas tu dia kata selain itu disunatkan pula disertai dengan bacaan. Apa dia bacaan dia? Bacaan sujud tilawah dia kata Allahumma ij'alha li indaka dhukhra wa a'zim li biha ajra wada' anni biha wizra wa taqabbalha minni kama qabiltaha min Dawud alaihi salam. Dia kata, ya Allah, jadikanlah ia sebagai simpanan bagiku, besarkanlah dengannya pahala bagiku, hapuskanlah dengannya dosa-dosa dariku, dan terimalah ia daripadaku sebagaimana engkau terima daripada hamba-Mu Dawud alaihi salam. Baik, bacaan ni dibaca ketika mana sedang sujud. Baik. Apa kena-mengena dengan Dawud kat sini? Dawud di sini merujuk kepada Dawud apa? Nabi Dawud. Baik. Apa yang berlaku kepada Dawud alaihi salam sehingga kan disebutkan kat sini? Ia sebenarnya merujuk kepada kisah yang berlaku kepada Nabi Dawud alaihi salam, yang mana Allah Taala cerita dalam surah Sad. Surah Sad ayat 21 sehingga ayat 26. Dia ada cerita dekat situ. Allah Taala nyatakan dalam Al-Quran, wa hal ataka naba'ul khasmi idh tasawwarul mihrab إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. Yang ni dalam ayat ni Allah Ta'ala cerita tentang kisah yang berlaku kepada Daud alaihi salam. Hal ataka naba'ul khasmi idh tasawwarul mihrab. Allah Ta'ala kata kepada Nabi SAW, dengar tak satu cerita ni, kan? Sampai tak kepada kamu satu cerita tentang khasam. Khasam ni kan bila berlakunya satu orang tuntut satu benda, kan, pergi dekat hakim nak tuntut satu perkara sebab dia berkelahi dalam satu benda, kan. Itu kita sebut sebagai khasam. Idh tasawwarul mihrab, ketika mana depa ni panjat masuk ke dalam rumah Nabi Daud alaihi salam. Panjat dinding masuk. Jadi Daud alaihi salam pada waktu tu dia terkejut. Idh dakhalu ala Daud fa fazi'a minhu. Daud alaihi salam bila depa dua ni rabat masuk rumah dia, dia pun terkejut. Macam mana yang depa dua ni boleh masuk rumah dia, kan? Qalu la takhaf. Depa dua hak masuk tu pula kata kat Nabi Daud, jangan takut. Khasmani bagha ba'duna ala ba'din fahkum bainana. Kami dua orang yang berkelahi. Subhanallah. Bagha ba'duna ala ba'd, satu pihak ni melampau di atas satu pihak yang lain. Fahkum bainana bil haqq wala tushtit. Hukumlah antara kami berdua ni, kan? Wala tushtit. Maknanya hukumlah dengan adil. Jangan bias lah, kan? Hukum dengan adil. Wahdina ila sawa'is sirat.
tak boleh bayang dua orang tiba-tiba masuk dalam rumah kita kan. Lepas tu kami dua ni ada masalah berkelahi ni kan. Boleh tak tolong settle kan masalah. Dah lah pi kata pula hukumlah pula antara kami berdua ni dengan adil kan. Dan jangan bersikap bias lah kan. Inna hadha akhi, dia kata yang ni saudara aku, lahu 99 na'jatan waliya na'jatun wahidah. Yang ni bila saya baca balik ni baru saya teringat ni antara ayat yang agak susah sikit nak apa kan. Dia kata yang ni saudara aku, dia ni ada 99 ekor kambing betina kan. Waliya na'jatun wahidah, aku ada sekor saja kan, kambing betina kan. Faqala akfilniha wa 'azzani fil khitab. Jadi dia ni hak abang dia ni paksa dia supaya bagi hak sekor tadi tu kan. Dan wa 'azzani fil khitab, dia kira paksa ni bukan paksa biasa-biasa, paksa sungguh-sungguh kan. Kira sampai boleh jadi sampai depa dua ni berkelahilah kan. Qala laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'ajih. Jadi Daud alaihi salam bila dah dalam situasi tersebut, dia pun komenlah, dia kata hang ni telah berlaku zalim dengan minta kambing betina hak sekor tadi tu kan. Ini juga menunjukkan bahawasanya kan, dia kata wa inna kathiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum ala ba'din. Maknanya orang ramai ni biasalah bila dia dah ada banyak, dia ni jadi apa? Jadi tamak kan, nak lagi. Dan itulah realiti yang berlaku di dunia hari ini. Bila dah kaya, nak kaya lagi. Padahal kita duk rasa macam sudah-sudah lah kan? Nak digan apa lagi? Kereta pun dah banyak, dah dapat kontrak konsesi highway. Macam-macam lah ni, 7 keturunan makan tak habis, tapi nak lagi, nak lagi. Itu sifat kan. Kawan ni dah 99 ekor kambing dah, nak apa lagi? Nak pergi berebut lagi tu kan. Jadi dah banyak dah, jadi duk pergi berebut apa lagi? Duk kalut dengan lesen berniaga pasar malam. Dia nak pergi dah betul kan. Berebut benda-benda yang apa ni kan. Tapi itulah hakikat manusia hari ni kan. Benda hak duk ada kat dia banyak tu, dia tak syukur. Dia duk nak pergi ambil lagi kan daripada orang lain yang ni kan. Setidak-tidaknya bagilah peluang pada orang lain, tapi tidak manusia ni dengan tamak. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihat wa qalilum ma hum. Jadi Daud alaihi salam menyatakan yang tak buat kerja ni melainkan orang yang beriman dan juga beramal salih. Benar kata Allah Azza wa Jalla, wa dhanna Daud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Jadi Daud alaihi salam lepas pada tu dia baru sedar bahawasanya ini adalah ujian, Allah Taala uji dia kan. Jadi fastaghfara rabbahu, dia mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kharra raki'an wa ana, dia terus sujud pada waktu itu kan, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, faghafarna lahu dhalika kan, dan Allah Taala ampunkan dia. Jadi dia bila sedar saja kan benda ni adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, terus dia sujud. Tuan-tuan, ayat ni dilihat dalam konteks orang yang ada punya kuasa kan. Bukankah Daud alaihissalam dia adalah raja pada waktu tu kan. So dia ada tanggungjawab, dia ada amanah, di bawah dia ada rakyat, dan bila dalam mereka berdepan dalam situasi tak boleh berbalah bertelagah dalam satu perkara, dia kena buat satu keputusan kan. Jadi keputusan yang dia buat tu sudah semestinya kan, pada dari satu sudut kita mungkin rasa benda tu biasalah, buat je lah keputusan, apa masalahnya kan. Tapi dari satu sudut yang lain, itu adalah amanah, ia berat, ia bakal dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan keputusan yang kita buat tu bakal memberi kesan terhadap hidup seseorang kan, sama ada untung ataupun rugi. Dan inilah ujian kepada penguasa, sesiapa sahaja yang ada kuasa.
Saya duk baca ni sambil tadi duk buat. Ni dengan baju kerja ni. Duk buat ni, duk buat penilaian tahunan untuk staf. Saya tak nak buat kerja-kerja ni. Sebelum ni kita lah bila dah jadi ketua jabatan ni nak kena buat penilaian. Duk baca kisah Daud ni, saya buka balik saya cek balik, saya fikir, satgi. Kalau saya kurang berapa 0.5 markah menyebabkan markah dia turun, apa jadi pada dia? Prestasi dia rendah. Sekarang ni pula dengan SSPA ni 74.99 dikira lemah. Boleh kira lemah. Prestasi kerajaan sekarang ni kena 75 ke atas. Jadi saya duk fikir banyak hari saya tidur tak lena. Duk fikir salah ke, saya lagi silap ke. Kita pula menilai secara zahir. Bukan semua ada 15 orang. Yalah saya kenal lah semua kawan-kawan juga pun kan. Tapi adakah kita betul-betul telah menilai depa dengan penilaian yang betul? Bahkan markah tersebut boleh pergi sampai 0 point berapa kan. Mungkin betul kita tambah ataupun mungkin salah. Dan mungkin boleh memberi kesan kepada dia tak naik gaji dia ke, dia tak boleh mahu naik pangkat. Kesan tu implikasi dia sampai kena pada keluarga dia. Apa akan jadi? Kita yang buat keputusan. Waktu kita buat keputusan tu kita rasa macam tak apa ni member aku okey lah, tak penat kan. Yang ni dia ni sombong lah. Tapi itu semua akan dipersoalkan, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla wa Ala. Boleh jadi nanti dia di hadapan Allah Ta'ala dia kata, dia ni lah jadi ketua aku dulu kan. Dia telah kurangkan markah aku menyebabkan aku tahun tu tak naik gaji, tak bergerak tahun tu. Itu skop yang kecil saja tuan-tuan. Cuba bayangkan orang lain. Ini baru ada 15 orang. Bayangkan orang satu pejabat kan? 50 orang, 100 orang. Rakyat satu negeri, rakyat satu negara. Jadi yang duk pilihan sangat kedudukan ni kerana untuk apa tuan? Innaha amanatun wa nadamah. Ini adalah amanah dan juga penyesalan. Boleh menyesal di akhirat nanti. Kan? Bayangkan bagaimana rakyat-rakyat jelata ni bangkit di hadapan Allah, mahkamah Allah Azza wa Jalla mengadu. Ya Rabb, dia ni lah jadi wakil rakyat kawasan saya dulu. Dia ni lah yang menzalimi saya. Dia buat itu, buat ini dan sebagainya. Kita nak jawab apa? Di hadapan Allah Jalla wa Ala. Sebab itulah last sekali kita tunduk kepada Allah Jalla wa Ala, sujud dan kita mohon, ya Allah, Allahumma ghfir li dhanbi kullah diqqahu wa jullah awalahu wa akhirah. Kita minta Allah Ta'ala ampunlah kan. Kita mungkin tersilap disebabkan oleh kita manusia menilai secara zahir. Maka boleh jadi disebabkan kurangnya maklumat, kita telah buat satu keputusan yang salah, memberi kesan yang besar kepada hidup orang lain. Maka mohonlah keampunan. Ambil semangat Daud AS dalam hal ni. Daud AS lepas dia perasan, padahal benda simple. Mungkin tuan-tuan rasa simple, kes melibatkan kambing 99 ekor kambing dengan 1 ekor kambing. Tapi kerana sebab benda kecil itulah Daud AS bila dia sedar ini ujian daripada Allah Jalla wa Ala, terus sujud lala tu mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita patut menjiwai benda ni. Banyak keputusan yang kita buat dalam hidup kita, dengan paling tidak paling lekeh kita ni dengan anak isteri kita berlaku adil lah dalam keputusan yang kita buat. Balik ni dalam sujud mohonlah keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi kita pernah tersilap, tidak berlaku adil, tidak meletakkan sesuatu pada tempat dia. Maka mohonlah keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama macam ni kan? Ambil semangat Daud alaihissalam seperti mana yang Nabi sebut dalam hadis ni, wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min Daud alaihissalam kan? Jadi kita minta, ya Allah, jadikanlah ia sebagai simpanan bagiku kan? Besarkanlah dengannya pahala bagiku. Wada'anni biha wizra. Hapuskanlah dengannya dosa-dosa daripadaku. Terimalah ia daripadaku sebagaimana engkau terima daripada hamba-Mu Daud alaihi salam. Dalam hadis ada menyatakan yang baginda sallallahu alaihi wasallam bila baca ayat ni, baginda terus sujud dan para sahabat semua sujud. Kemudian
Dalam riwayat tersebut menyatakan benda ni Nabi SAW baca ketika mana Nabi berkhutbah. Dan ketika Nabi turun sujud, para sahabat semua pun sujud. Beberapa minggu lepas pada tu, Nabi baca benda yang sama. Bila Nabi duk baca ayat ni, sahabat ni duk tunggu dah, standby dah ni, nak sujud. Maknanya betapa mereka itu menghayati dan juga menjiwai, kan? Cuba untuk nak meneladani apa yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian dia kata disunatkan juga membaca, kan, yustahabbu an yaqula subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Nass asy-Syafi'i ala hadha al-akhir aidan. Dia kata disunatkan juga membaca subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Bacaan terakhir ini juga dinyatakan oleh Imam Syafi'i. Sebenarnya dia merujuk kepada juga ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra. Tuan balik rujuk balik surah Al-Isra ayat 105 sehinggalah ayat 111. Dalam surah Al-Isra ayat 105 sehingga 111 ni Allah Taala menyatakan tentang Al-Quran. Antaranya Allah Taala menyatakan wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Quran tu Allah Taala faraqnahu, kan? Jadi faraqnahu tu maknanya pecah-pecahkan, pisah-pisahkan dia. Kenapa? Kerana merujuk kepada wahyu itu diturunkan berdasarkan situasi dan juga suasana keadaan tertentu, kan? Jadi litaqra'ahu 'alan nas, supaya baginda sallallahu alaihi wasallam boleh baca kepada orang ramai. Ala mukthin, maknanya dibaca dengan tenang, dibaca dengan perlahan, kan? Supaya orang boleh dengar, boleh faham, boleh hafal. Sebab itu dia dibaca ala mukthin wa nazzalnahu tanzila, kan? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yusla alaihim yakhirruna lil adhqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. So dalam ayat ini Allah Taala menyeru, wahai katakanlah berimanlah dengannya, yakni berimanlah dengan Al-Quran tersebut. Aw la tu'minu, ataupun kamu semua tak mau beriman. So khitab ni kepada kufar Quraisy. Jadi kata Allah Taala suruh baginda sallallahu alaihi wasallam kata kepada kufar Quraisy bahawasanya hampa ni beriman ke, hampa tak beriman ke, sesungguhnya innal ladzina utul ilma, sesungguhnya yang telah dikurniakan ilmu min qablih, yakni merujuk kepada ahlul kitab. Idza yutla alaihim yakhirruna lil adhqani sujada. Bila dibacakan, mereka dengar ayat-ayat Quran ni, di kalangan ahli kitab yang beriman ni, kalau mereka dengar ayat Quran ni, mereka akan terus sujud. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Dan mereka ni akan kata maha suci Tuhan kami. Maknanya segala kutukan, kan, celaan terhadap Al-Quran tersebut, kita mereka akan menafikan kesemua celaan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ni. In kana wa'du rabbina lamaf'ula. Maknanya janji Allah Subhanahu wa taala itu ia pasti akan terlaksana. Merujuk kepada janji untuk mengutuskan Rasul, kan, sallallahu alaihi wasallam. Jadi atas sebab itulah, kan, disuruh kita untuk sujud. Dan Imam Syafi'i berdasarkan pada ayat ini disuruh kita baca dalam sujud kita ni subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Baik, kemudian dia kata kami riwayatkan dalam Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi dan Sunan An-Nasa'i daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata dalam sujud Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi, kan? Wajahku sujud kepada zat yang telah menciptakannya dan memberinya pendengaran serta penglihatan dengan daya upaya dan kekuatannya. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini dinilai sahih. Al-Hakim menambah dengan lafaz fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha sucilah Allah
pencipta yang paling baik. Baik. Hadis ni ada perbincangan sedikit di kalangan ulama hadis. Al-Hafidh Ibn Hajar menyatakan bahawasanya pada hadis ni ada illah kan, akan tetapi dan akhirnya dia bawa pada kesimpulan hadis ni adalah hasan kan. Akan tetapi zahir secara jelas Imam Tirmizi setelah dia bawa hadis ni, dia kata hadis ni dinilai sahih. Kemudian dia kata tambahan ini sahih sesuai dengan syarat periwayatan as-sahihain. Sedangkan lafaz Allahumma ja'al mana? Wa amma qawluhu Allahumma ja'alha li 'indaka dhukhra ila akhirih farawahu at-Tirmidzi marfu'an min riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bi isnadin hasan wa qala al-Hakim hadithun sahih. Dia kata tambahan ini sahih sesuai dengan lafaz dengan syarat periwayatan as-sahihain. Yang ni merujuk kepada al-Hakim. Maknanya perkataan al-Hakim. Al-Hakim ni dia selalu akan kata hadis ni diriwayatkan dengan syarat periwayatan as-sahihain. Maknanya merujuk kepada syarat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Sedangkan lafaz Allahumma ja'alha li indaka dhukhran, indaka dhukhran ila akhirih, yang ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi secara marfu' daripada riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dengan sanad yang hasan. Yang ni dia merujuk kepada hak tadi itulah kan, Allahumma ja'alha li indaka dhukhran. Yang ni diriwayatkan dengan sanad yang hasan. Baik. Wallahu a'lam. Tuan-tuan tandalah kat situ. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.